Hi, hello everyone. We're back. Um, we're doing some technical checking. So far, so good. Okay. All right, Puan. So, Assalamualaikum and good afternoon to our viewers and members that are viewing from home or from the office if you're working today. We are working on some new equipment. So, if you can hear me all right, if you need to speak up, you just please let me know in the chat or in the Facebook chat. Yeah. All right. Okay. So we have Natasha. Thanks for letting me know. So again, Assalamualaikum and good afternoon to everyone. Today is our eighth installment of our webinar series. Today we'll be hearing from Puan Fahda Nur Ahmad Kamal on the topic of litigating Sharia family claims, preparation and challenges. Before I go into our speaker profile, I do, as usual, have the usual announcements. Today's talk is conducted in both Bahasa and in English. This is a live session, so please have your questions ready either by chat in Crowdcast or on Facebook. We are changing the format a little bit for this talk. For this talk, if you have any questions that you want to ask live, because you want to have a discussion with the speaker, do let me know in the chat, and I'll invite you on screen, and we can have a little chat. So untuk peguam dan pelatih dalam kamar, jangan lupa rekodkan kehadiran anda di hujung ceramah ini. Link untuk menuntut CPD point atau link kehadiran akan dipaparkan di bawah bawah skrin di Crowdcast dan di ruangan komen di Facebook. Ladies and gentlemen, today's talk is about 1 hour and 30 minutes, including the Q&A session. Without further ado, let me introduce the speaker for today. Puan Fahda is an active Sharia and civil law practitioner with nearly 20 years of experience in practice and is an avid women's rights activist. She is currently the managing partner of Messrs. Fahda Noor and Yusmadi. She is a member of the Bar Council Sharia Law Committee and frequently gives talks for NGOs in matters relating to Sharia law. And we are very happy to have you today, Puan Fahda. Thank you Okay. for inviting. Okay, so to get to the beat of it, I'm going to leave the stage to you. I'm going to focus on your screen right now. And I will be back upon request or during our Q&A session. Silakan, Puan. Terima kasih, Cik Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua. The topic is in English, litigating Sharia claims. We put it as preparation and challenges, basically to have a broad overview of the things that we need to do and prepare before we go for trial for Sharia. But I'm going to also speak in Bahasa as well because most of my slides would be in Bahasa. This is the first time I've joined a program organized by the Johor Bar. Johor has a special place in my heart because I am a Johorian, although I don't live there. And I have been a Sharia practitioner for many years, and I am currently practicing in Selangor. So my Sharia certificate is for practice in Selangor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan, and Pulau Pinang, although I focus mainly in Selangor and Wilayah Persekutuan. For the purpose of today's talk, I am going to refer also to the Johor enactment. The Johor enactment mirrors the Selangor enactment, so that you can say that most of the clauses are quite interchangeable.
if there are any specific differences, then do highlight. If I do not highlight the specific differences between Johor and Selangor. But of course, when it comes to Sharia law in Malaysia, basically the states that subscribe to JKSM enactments would have similar procedures. And for that, I think we should go to the first slide. To begin, I just want to look at the first slide, where I just put, apakah dia undang-undang syariah di negeri Johor? Seperti mana negeri-negeri lain, kita ada enactment pentadbiran, enactment keluarga Islam, tata cara mal. Ini untuk civil procedure, keterangan mahkamah syariah, dan kanun jenayah syariah juga, ya. Kalau kita tengok jenis-jenis kes yang difailkan bukan sedikit dia, banyak, pelbagai jenis kes. Tetapi biasanya ini adalah saya senaraikan kes yang biasa kita hadapi. Kalau nak ikutkan daripada kod pendaftaran, kod pendaftaran mal sahaja sampai 099. 99 tu dah miscellaneous. Jenayah pun macam tu. Jenis-jenisnya sudah terbahagi banyak. Tetapi kalau kita bercakap tentang apa yang kita lazim hadapi untuk tujuan perbincangan, saya rasa ini kes-kes yang kita lazim hadapi. Macam kes yang luar biasa, macam apa, jenayah muncikari lah, apa tu, dia jarang kita hadapi, ya. Okey. Jadi bagaimana caranya untuk kita bersedia bagi mengendalikan kes di mahkamah syariah? Dia mahkamah sivil dengan syariah tidak banyak beza, malah saya selalu cakap yang mahkamah, kalau kita lihat enactment tata cara mal, dia adalah sebahagian besarnya seperti, saya tak bawa Johor punya, ada. Ini Johor punya. Dia sebahagian besarnya adalah seperti rules of high court juga. Rules of court kita lebih kurang, cuma a compressed version. Dia tidak se-comprehensive civil, tetapi dia sudah ianya merangkumi banyak aspek yang memang sehingga kini dapat membantu peguam untuk mengendalikan kes. Cuma saya akan membincangkan bagaimana prosedur sedia ada kadang-kadang agak mencabar kerana terdapat kekangan dan kelompongan yang menyebabkan kita kadang-kadang perlu mencuba, saya katakan secara trial and error, untuk mendapatkan prosedur yang betul. Kerana tidak semua dinyatakan di dalam enactment tata cara mal, ya. Okey. Jadi saya nak terangkan secara ringkas. Dia bermula dengan pendaftaran, dan biasanya lepas mendaftar, dia ada KPI dia perlu memberi sebutan kes dalam tempoh 21 hari. Dan daripada tarikh itu biasanya diberi tarikh suluh dahulu. Suluh ini seperti adalah mediasi yang dikendalikan oleh pihak mahkamah. Jadi ini adalah proses wajib bagi kebanyakan kes, dan pihak pelitif perlu menyerahkan saman dan penyata tuntutan, dan selepas itu baru selepas tarikh suluh didengar, baru akan dapat tarikh pertama pengurusan kes. Okey. Di dalam prosedur seperti ini, ada orang tanya, adakah kewujudan sistem di mana pihak terpaksa melalui suluh terlebih dahulu, adakah ianya mengganggu kes? Adakah ia menyebabkan satu keadaan di mana mungkin
pihak tidak mahu pakai peguam lepas itu. Saya kata ya dan tidak, kerana sistem di mana suluh itu diadakan sebelum kes sebutan pertama didengar sebenarnya memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk bertemu dan menyatakan ketidakpuasan hati masing-masing. Bagi saya, kes syariah ni dia berbeza dengan kes kontrak ke kes sivil yang lain yang biasa saya buat. Kerana pihak yang kita kendalikan, orang yang menuntut dan yang membuat tuntutan itu, selalunya kalau kita jumpa terlebih dahulu, kita akan dapati apa yang dia ceritakan, 50% daripada intipati yang diceritakan kepada kita adalah lebih kepada curahan perasaan. Rentetan cerita yang berkait dengan kegusaran dan emosi dia. Jadi dia banyak benda emosional yang perlu dikeluarkan sebelum kita dapat betul-betul apa yang saya katakan fakta kes sebenar. Jadi untuk membantu kita, apa saya katakan proses menyuling fakta kes, kita perlu membantu bagi saya anak guam untuk melalui proses di mana dia dapat menyatakan ketidakpuasan hati. Dan bagi saya suluh ini sebenarnya dapat membantu proses itu apabila dia dapat berjumpa dengan orang seperti pegawai suluh pihak ketiga yang akan dapat memberikan pandangan yang objektif tentang kes dia. Jadi kehadiran suluh ini, sistem suluh ini sebelum pendengaran pertama sebenarnya juga merupakan sesuatu yang bukan sahaja anak guam akan lebih dapat memahami kesnya, tetapi anak guam, tapi kita juga dari segi strategi bagi saya, kita boleh tahu apa sebenarnya yang menjadi asas kepada pergaduhan tersebut. Kerana kadang-kadang tidak semua keluar, cerita tak semua keluar. Bila pihak-pihak bertembung, tetapi memang peguam tak boleh hadir waktu mediasi, waktu suluk itu. Tetapi apabila pihak-pihak bertembung, mereka akan menceritakan pandangan masing-masing. Dan bila dia ceritakan pandangan masing-masing, kita akan tahu mengapa dia ada persepsi sedemikian. Misalnya kalau dia tak nak bagi nafkah, kenapa sebenarnya dia tidak bagi nafkah? Biasanya anak guam akan balik, dia akan cerita dengan lawyer, dia akan cakap, suami saya tak bagi nafkah kerana dia rasa saya ni jenis pembazir. Dia berpandangan bahawa saya ni sebenarnya lebih banyak duit dari dia dan sebagainya. Maksudnya kita akan dapat tahu cerita daripada anak guam tentang apa yang diceritakan oleh pihak lawan, dan ini sebenarnya membantu kepada persediaan kes, kerana untuk kita mendapat pendapat pihak lawan pada waktu yang awal agak sukar, kerana ini bukan kes syariah, bukan kes yang berdasarkan dokumen semata-mata. Malah I would say a bulk of it is not about documents. A bulk of it is about relationship. It's about management of emotions. It's about how parties interacted with each other, and then there is this relationship breakdown. So to be able to distill the facts carefully and to be able to extract what is relevant for your case in order to prepare your pleadings, you would need what I call good facts. Good facts in support of your case, and of course the bad facts. Why is it, what's the problem with your client? Kerana apa yang kita dapati, klien ini apabila dia menceritakan masalah dia, ini problem nombor wahid bagi saya, dia tidak cerita semua. Dia jarang sekali cerita semua. Jadi untuk pastikan klien cerita semua, saya selalu suruh dan wajibkan mereka tulis kronologi, cerita dari awal sehingga akhir. Awal tu maksudnya daripada tarikh dia berjumpa dengan pasangan dia.
apa yang berlaku, bagaimana, apakah relationship management. Kalau saya kata kalau you nak tulis novel, kalau you malas, you print out you punya WhatsApp, you bagi I baca. Jadi kita faham corak perhubungan antara suami isteri tersebut. Dan bila saya kata kita mesti faham corak perhubungan itu, kenapa? Kerana apabila kita berdepan dengan kes yang berkaitan dengan emosi, dia banyak benda-benda yang kita takkan boleh nampak kecuali kita baca dia punya conversation. Ya, kita mesti baca, read in between the lines. Kerana zaman sekarang, entah tak tahu kenapa, berbanding dengan 10 tahun dahulu, zaman sekarang yang saya selalu jumpa orang yang memang mempunyai masalah mental juga, narsisis, bipolar, dia mempunyai masalah kesihatan. Ya, jadi untuk kita mengetahui perkara-perkara ini, mungkin kita tidak akan tahu dengan first interview, second interview, third interview. Jadi untuk mempercepatkan kita memahami anak guam kita, untuk mempercepatkan kita memahami pihak lawan, kita mesti buat apa? Kita mesti benar-benar extract the best information, dan caranya galakkan dia pergi counselling dan suluh. Saya kadang-kadang saya carikan sendiri kaunselor, biar dia pergi sesi counselling 2-3 kali. Kalau tanpa suami pun tak apa, individual counselling, dan kemudian suluh, dan kemudian suruh dia siapkan kronologi atau diary atau journal entry dia. Jadi bila kita dah tahu isu-isu seperti ini, kita akan mendapat gambaran yang terbaik untuk menyiapkan pleading. Pasal bila kita nak filekan, kita mesti bila kita kata pendaftaran kes tu, maknanya kita dah daftar saman penyata tuntutan dengan wakalah sekali. Jadi semua ni kalau boleh counselling semua berlaku sebelum. Jika lepas suluh kita dapat fakta baru yang penting, kita pindah pleading tu. Itu cadangan saya. Saya selalu percaya kita perlu kuat pada ibu kita. Ibu kita apa? Saman dan penyata tuntutan, terutama kes syariah. Kerana jika kita tidak perjelaskan, maka hala tuju sewaktu bicara itu akan jadi kelam kabut. Kerana banyak kali apabila kita mengendalikan kes-kes keluarga, perbicaraan akan bercampur baur dengan isu emosi yang boleh mengganggu konsentrasi dan fokus hakim. Maknanya isu tu may be lost because of trivial emotional matters. So we have to get the judge back on track. And how to get the judge back on track? If your issues to be tried, if your facts are really compact and they are clear, to build that case that you need. Ya, okay. Ini tentang perjalanan kes dan carta aliran. Okay. Untuk memahami apa sebenarnya yang perlu dilakukan di mahkamah syariah, kita perlu tahu perkara basic tentang pra-perkahwinan, apa hak yang boleh kita ada tuntutan, jenis-jenis tuntutan yang kita nak fahamkan. Pra-perkahwinan ni sebelum kahwin. Sebelum kahwin boleh tuntut ganti rugi keingkaran pertunangan atau perkahwinan. Bila saya kata pertunangan, perkahwinan, maknanya apa-apa kos yang telah ditanggung untuk persiapan sebelum kahwin. Dia boleh jadi majlis tunang atau majlis kahwin yang tak jadi. Apa yang ditanggung, ini boleh dituntut. Pernah pada satu waktu dahulu ada kes di negeri Johor, saya ingat lagi pasal saya buat kes, di mana tuntutan keingkaran perkahwinan itu dibuat di mahkamah sivil dan syariah,
dan Mahkamah Sivil memutuskan bahawa ia adalah kes yang patut didengar di Mahkamah Syariah. Kita tak boleh tuntut ganti rugi. Dia bukan tortious claim, ya. Dia kira claim di bawah undang-undang syariah. Banyak kali kita akan lihat keadaan di mana kalau kita tengok dia adalah satu bentuk kerugian yang boleh kita hujahkan sebagai kalau kita ikut asas prinsip tort, okey, dia adalah tortious claim lah. Tetapi kalau sudah dikategorikan sebagai personal law dan peruntukan itu jelas di dalam enactment keluarga Islam, maka kita tidak bolehlah membawa kes itu ke mahkamah tinggi. Kes yang saya buat striking out tuntutan ganti rugi di Mahkamah Tinggi Muar dahulu, dan Mahkamah Tinggi Muar bersetuju bahawa ini tidak patut didengar di Mahkamah Tinggi Sivil tetapi di Mahkamah Syariah. Okey, mas kahwin, semua pun tahu apa mas kahwin. Johor masih RM22.50 ke? Saya pun tak pasti. Dan kemudian akhirnya pernikahan yang sah. Setengah orang kata, pernikahan yang sah adalah benda yang granted, memang senang dapat, senang berlaku. Tetapi saya ingin nyatakan bahawa isu pernikahan yang sah ni sahaja banyak kes, ya, kerana rakyat Malaysia ni sangat kreatif kaedah-kaedah pernikahannya, daripada package kat Perlis, package kat Siam. Masa tu saya baca akhbar dekat laporan akhbar kat Sinar Harian ke Metro tentang seorang jurunikah Siam boleh dapat sehingga 12,000 sebulan untuk menikahkan orang. Dia punya fee dia lagi tinggi dari lawyer. Tapi musim PKP dia tak ada funds lah. Cuma ini menunjukkan bahawa nikah itu sesuatu yang sangat mahal dan setiap orang Islam berhak mendapat pernikahan yang sah. Dan pernikahan yang sah itu bukan nikah ikut hukum syarak sahaja, ya. Perlu dengan mendapat keizinan negeri, ya. Bukan kalau kita ikut hukum syarak saja, kalau bapa nikahkan anak itu dah kira sah, tapi perlu didaftarkan juga, ya. Kalau ingat satu waktu dahulu ada kes seorang artis yang kahwin dinikahkan abangnya dengan dia dinikahkan digombak oleh abangnya, tetapi walaupun Mahkamah Syariah kata nikah dia sah pasal yang nikahkan abang dia, tapi dia tidak ada kebenaran. Dan lelaki itu pada masa perkahwinan sudah pun berkahwin, maknanya ini perkahwinan kedua tanpa izin mahkamah. Juga satu kesalahan jenayah syariah, ya, dan juga didenda. Jadi pernikahan yang sah ini memerlukan borang-borang yang betul dan jurunikah yang sah. Zaman dululah pernah saya ingat cerita tentang nikah yang orang kata nikah jurunikah yang dia boleh berpusing-pusing kerana dia punya argument dia tidak terhad kepada apa-apa border. Jadi dia masuk dalam van, kemudian van itu berpusing dekat antara border dua negeri, dia tidak stop. Jadi dia punya hujah adalah dia tidak tertakluk pada any state. Ini antara kes sindiket lah, nikah sindiket yang lawyer buruk. Saya pernah juga buat kes nikah di hotel, semuanya sah dengan bapa wanita tersebut, tetapi masih tidak sah kerana jurunikahnya bukan jurunikah yang bertauliah. Jadi akhirnya anak guam saya dia berkahwin semula dan
mendapat sijil nikah yang barulah, walaupun sebenarnya dia sudah berkahwin. Jadi banyak perkara yang perlu kita pastikan apabila datang anak guam. Dia kata nak cerai, tetapi kita perlu cek dahulu nikah dia dahulu, the point of marriage tu, dia sah atau tidak. Atau kadang-kadang dia sah tetapi melalui penipuan. Bila melalui penipuan, dia jatuh tidak diiktiraf juga. Jadi selagi isu tu tak selesai, keesahan itu tak selesai, kita tidak boleh pergi ke next stage. Itu masalah yang melecehkan dan mencabar bagi peguam-peguam syar'i. Kita betul-betul kena periksa. Kadang-kadang bentuk sijil pun macam-macam bentuk saya dah pernah jumpa. Jadi ada juga sijil yang walaupun sah tetapi dia ada tipu status, dia ada tipu IC. Jadi bila dah macam tu, kelam kabut. Kena betulkan dahulu. Itu kena pastikan benar-benar yang ori. Baru boleh kita filekan apa-apa tindakan perceraian misalnya. Okey. Dan yang selalunya dituntut adalah tuntutan dalam perkahwinan. Apa tuntutan dalam perkahwinan? Nafkah isteri, nafkah anak, harta sebercarian. Ini yang selalu dituntut. Kenapa saya masih kata dalam perkahwinan boleh tuntut harta sepencarian? Ya, harta sepencarian dia boleh dituntut selepas cerai, selepas poligami tetapi masih dalam perkahwinan. Ini untuk isteri pertama. Dan ketiga, selepas kematian. Harta sepencarian boleh dituntut. Ya. Jadi harta sepencarian ini tuntutannya bukan terhad kepada sewaktu hendak cerai sahaja. Sebelum itu, jika sudah ada suami sudah buka second branch, maka untuk safeguard hak-hak isteri patut memfailkan tuntutan harta sepencarian juga. Nafkah anak, bagi saya kita kurang ada permohonan di mahkamah untuk nafkah anak, walhal kalau kita lihat statistik, ramai wanita sekarang, wanita Islam yang menghadapi masalah di mana suami tidak memberi nafkah anak yang mencukupi atau tidak memberi langsung nafkah anak. Tetapi kita kurang ada tindakan dari segi pemfailan nafkah anak, mungkin kerana untuk memfailkan tindakan memerlukan kos yang tinggi dan sebagainya. Tapi kalau boleh, saya harap kita dapat memikirkan cara yang lebih mudah bagaimana untuk memfailkan nafkah anak. Ini satu yang saya rasa sangat penting jika Johor Bahru atau mana-mana peguam lain ingin take up isu ni. Kalau kita lihat secara perbandingan, cara kita filekan tindakan di Malaysia dengan cara pemfailan tindakan syariah di Singapura, cara kita filekan ni agak leceh. Kerana kita banyak memerlukan prosedur, kita kena ada filekan saman, penyata tuntutan. Tapi kalau kita simplify untuk tuntutan nafkah anak, macam OS dengan affidavit saja, saya rasa ini lebih bagus kerana nafkah anak adalah sesuatu yang memang sepatutnya tidak dibicarakan. Jika orang itu sudah mengiktiraf itu anak dia wajib beri. It's just a question of quantum, how much. It's not for the mother to prove, the father must give. The father must give, memang dah wajib, itu hukum. Ya. Tapi prosedur mengkendaki yang kita ada prosedur bicara yang perlu kita lalui, dan itu memang melecehkanlah juga. Okey, pasca perkahwinan, ini yang paling popular, hadanah. Kalau bergaduh anak, macam-macam berlaku. Yang kidnap anak, yang lari antara negeri, tu saya cakap lah, yang sembunyi anak, yang tapi pengalaman saya, pergaduhan tentang anak ini sebenarnya
adalah cerminan kepada konflik yang lama sudah wujud antara pasangan tersebut. Kerana dia tidak puas hati, saya pernah buat satu kes, kerana ketidakpuasan hati, banyak interlocutory application terpaksa difailkan bagi isu pengurusan hadanah sahaja. Maknanya sekejap-sekejap interim, sekejap-sekejap ex parte, sekejap-sekejap kena pastikan ada pihak ketiga ni kacau, kita nak restrain pihak ketiga pula. Jadi management of hadanah tu, walaupun kita katakan kita dah dapat order, management post order adalah yang paling memeningkan kepala jika pihak-pihak sangat bertelagah. Jadi peranan peguam syar'i sebenarnya adalah menjadi bukan sahaja orang yang membantu menyelesaikan kes dengan memfailkan interlocutory application dan main application dan sebagainya, tetapi juga menjadi orang tengah kepada perdamaian pihak-pihak agar penyelesaian yang terbaik akan dapat kita capai. Kerana kes hadanah ini sangat menyayat hati, dan biasanya kalau kita lihat anak-anak yang berada di tengah-tengah sewaktu ibu bapanya sedang bergaduh dan bergelut untuk mendapatkan anak-anak, kasih sayang anak itu, mereka menjadi lebih matang dan mereka sendiri kadang-kadang boleh mengambil kesempatan. Jadi apabila kita ada kes seperti kes hadanah, saya minta janganlah kita menyelesaikan masalah dengan selalu tiap minggu tulis surat tentang hadanah. Maksudnya biar kalau boleh hadanah itu proses visitation dan lawatan itu berjalan seperti biasa. Janganlah setiap kali nak jumpa mesti ada surat peguam. Setiap kali nak jumpa mesti ada surat peguam. Pada satu waktu dahulu banyak juga perintah mahkamah syariah yang letak tempat-tempat neutral seperti balai polis dan McDonald's untuk membolehkan anak-anak berjumpa dengan ibu bapa masing-masing. I think that's very sad. That's very sad. Because budak-budak akhirnya dinafikan hak untuk bermanja dan berkasih sayang kerana mereka menjadi seperti bola tanggung antara dua pihak. Ya. Jadi untuk kes hadanah, yang kita perlu ingat adalah bukan sahaja untuk kita mengendalikan ibu bapa, ego dan emosinya, tetapi untuk kita mengendalikan anak-anak. Saya rasa yang paling penting adalah untuk kita juga bercakap dengan anak sebagai kawan. Saya tidak bersetuju ada peguam yang bawa anak ke mahkamah dan suruh anak tersebut sign affidavit tentang isu hadanah. Ini bagi saya tidak patut berlaku, dan kalau boleh jangan sesekali bawa anak itu ke mahkamah dalam keadaan dia terpaksa berpihak dan dengan cara yang akan membuat emosinya terganggu seboleh-bolehnya. Memang kadang-kadang kita tidak boleh lari daripada buat begitu untuk menyokong dan membantu kes. Kadang-kadang memang terpaksa, tetapi seboleh-bolehnya jika pembuktian boleh dibuat cara yang lain, elakkanlah daripada membawa anak ke mahkamah. Yang bawa anak ke mahkamah lah apabila hakim panggil, dia kena cakap first, dia cerita privately siapa dia nak duduk dengan siapa, maksud saya apa perasaan dia. Itu tak apa, kerana itu sudah ada dalam akta. Memang anak-anak yang memayis boleh membuat pilihan. Tetapi jika kita menjadikan mereka sebagai bola permainan, bola tanggung antara ibu dan bapa, ini sememangnya sesuatu yang menghiburkan bagi saya. Ya. Okey, saya dah digress sikit. Hadanah, harta pencarian
ini seperti yang saya ceritakan sebelum ini, dia selepas perkahwinan, perceraian dan selepas kematian. Ini semua merupakan cara untuk kita memastikan bahawa jika kita mewakili wanita, wanita itu mendapat haknya. Kerana biasanya harta yang utama adalah di bawah nama suami biasanya. Tapi sekarang ini makin ramai wanita yang lebih berharta daripada suaminya, jadi sudah lain pula. Jadi untuk harta sepencarian, kita perlu ingat bahawa pembuktian ini sesuatu yang agak mencabar. Nanti saya nak cerita. Kerana dia berkaitan dengan apa yang dimiliki, dan kadang-kadang apa yang dia miliki itu rahsia negara, tak ada orang tahu, semua dia sembunyikan. Jadi macam mana kita nak prepare, nak tuntut orang yang tak beritahu pun satu dunia apa dia ada, kan? Okay. Dan ketiga, mut'ah. Mut'ah ini lagi pening kepala, kerana kalau kita lihat daripada kes-kes, masa tu saya tengok reporter cases, dia tidak ada clear methodology macam mana you nak kira mut'ah. Ya, dia berbeza daripada negeri, dia berbeza daripada hakim, dia berbeza dari the approach itu, walaupun kita akan kata banyak circumstances telah diceritakan dalam presiden terdahulu bagaimana hakim mengambil kira contribution. Pasal mut'ah is consolatory gift. Lepas cerai, apakah yang berhak didapati oleh isteri itu? Cuma apabila dia dikatakan sebagai consolatory gift, dia tidak ada methodology yang mathematical, yang scientific, yang membolehkan kita berhujah dengan methodical apabila kita membawa kes berkaitan dengan mut'ah. Sebenarnya isu tentang saya katakan isu berkaitan dengan pengiraan ini seperti mut'ah, nafkah, harta sepencarian, sebenarnya memerlukan kepada metodologi yang jelas. Cuma cara kita nak mencari metod yang jelas itu memang agak tricky. Jadi kita perlu bina dan mengambil daripada kes-kes terdahulu untuk membantu apabila kita berhujah nanti. Ya, okey. Jadi itu tentang tuntutan. Tapi saya nak juga cerita tentang bentuk-bentuk perceraian. Pasal sekarang tak seperti dahulu. Sekarang alhamdulillah lebih mudah untuk tuntutan cerai dibuat kerana sudah ada sistem hakam. Hakam ni sebenarnya dari dulu dah ada, tahun 2003 ini Seksyen 48 sebenarnya dah ada, tetapi saya rasa baru-baru ini sahaja application dia lebih komprehensif. Macam di Selangor dia telah pergi satu langkah lebih besar, di mana sudah ada kaedah hakam yang boleh digunapakai untuk memastikan wanita mendapat perceraian walaupun terdapat penentangan di pihak suami. Ya, ini agak kontroversi, tetapi saya percaya ini adalah cara yang terbaik bagi menjimatkan, membantu wanita mendapatkan hak mereka dan juga menjimatkan masa mahkamah. Okey, saya nak ceritakan secara ringkas bentuk-bentuk perceraian yang sedia ada. Ada cerai secara talak tahulah, kan? Apabila dia melafazkan. Lafaz itu, saya ceraikan awak sipulan-sipulan, perlulah lafaz yang sorry, bukan lafaz. Kalau lafaz itu secara tidak langsung, maka apabila perbicaraan dibuat, hakim akan tanya tentang niat. Macam saya pernah buat satu kes,
lafaznya adalah macam lagu sikit. Selepas ini kita tiada lagi antara kita, lebih kurang macam itulah. Jadi macam bunyi lagu. Tapi hakim tanya, ini nak cerai ke tidak? Bila anak guam kata tidak, hakim pun terima. Maksudnya dia tidak dia telah mengangkat sumpah. Dia kata ini bukan dia nak cerai. Kita tidak lagi berjumpa ke apa. Macam dia bunyi macam lagu, ala-ala lagu lah. Saya pun lupa betul lafaz tu. Tapi itu dikira lafaz kinayah, ya, kerana tidak langsung. Atau kalau dia cakap selepas ini tidak perlulah kita berjumpa. Berjumpa apa? Berjumpa ke kedai kopi. Jadi itu yang perlu kita tentukan dengan jelas. Ini saya nak cerita, ya, pasal kadang-kadang anak guam dia tak sabar, dia nak ceraikan isteri dia juga. Dia akan tanya, boleh tak kalau saya ceraikan aja, lepas tu kita confirm lah kat mahkamah, I nak ceraikan aja. Kita seelok-eloknya sebagai peguam jangan cakap ya atau tidak, tetapi kita nasihatkan dia apa yang perlu dia buat dari segi undang-undang. Kita cakap awak nak bercerai ke awak tak nak bercerai, itu hak awak. Tapi dari segi undang-undang memang menjadi kesalahan untuk menceraikan isteri di luar mahkamah. Dan apa yang berlaku kadang-kala, mereka menulis lafaz itu, kemudian dia membaca, kemudian dia memeriksa pula. Maknanya dia buat berulang kali kerana dia nak prepare. Jadi perkara-perkara ini akan menyebabkan proses kita nak mengesahkan cerai itu jadi complicated. Ya, elok-eloknya jangan benarkan mereka buat aktiviti macam ni, kerana lepas tu kena buat pengesahan. Pengesahan ini akan mengambil masa. Lebih senang sekarang kalau di Selangor kita ada fast track system, daftar dalam masa 6 jam boleh cerai. Masa PKP ni ikut circular PKP, saya kurang pasti Mahkamah Johor, tapi di Selangor yang boleh didengar cerai secara persetujuan bersama atau kes-kes mendesak sahaja. Saya rasa di Johor pun lebih kurang sama. Jadi jika terdapat persetujuan bersama, seeloknya buat terus di mahkamah. Tidak ada lagi delay-delay yang tidak munasabah seperti dahulu. Sekarang ni saya percaya mahkamah sangat progresif dan lebih cepat. Taklid adalah cerai mengikut cerai yang dituntut apabila berlaku pelanggaran syarat. Syarat taklid itu biasanya ada pada surat nikah masing-masing. Ya, lain negeri lain syarat taklid dia. Pasal ada di dalam enactment telah disenaraikan, dia lebih kepada annulment. Annulment disebabkan satu kecelaan atau kekurangan atau apa kita namakan transgression of right yang berlaku, yang membolehkan isteri itu menuntut perceraian secara pasar. Tapi orang Melayu, kalau kita tengok drama Melayu, dia akan cakap, oh saya nak tuntut pasar, saya nak tuntut pasar. Dia jarang nak cakap saya nak tuntut cerai di bawah Seksyen 47, yang lebih senang. Kerana pandangan masyarakat kita zaman dahulu dan juga zaman sekarang juga, setengahnya adalah bahawa kalau wanita nak minta cerai, dia boleh cerai melalui fasah saja. Itu tidak benar sekarang, dan terutama sekarang fasah itu makin kurang digunakan. Huluk adalah tebus talak. Saya percaya ramai juga yang tahu. Dan apa yang menarik di sini adalah ia memerlukan kepada satu bayaran. Kalau kita melihat kaedah hakam di Selangor, apabila sesuatu kes difalkan di bawah Seksyen 47, kemudian ada proses dimantara oleh pihak hakam, dan hakam mendapati bahawa wanita yang sebenarnya
bersalah dan perceraian itu disebabkan wanita tersebut, maka wanita itu juga boleh diperintahkan untuk membayar tebus talak, ya, walaupun di bawah Seksyen 47, tapi kalau ikut kaedah Hakam Selangor lah, untuk dia mendapat talak, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, huluk per se jarang digunakan, tetapi huluk iaitu dan huluk melalui permohonan Seksyen 47 lebih kerap sekarang kerana lebih ramai yang memfailkan permohonan di bawah Seksyen 47 yang ternyata lebih simple dan hanya memerlukan kehadiran pihak-pihak, dan walaupun pihak-pihak masih tidak dapat bersetuju, tapi peranan hakam sangat penting di mana hakam boleh menentukan sama ada perkahwinan itu patut diteruskan atau tidak. Ya. Siapa ada apa-apa soalan? Okay. Ada, ya? So Saya teruskan. far, kalau ada yang nak tanya soalan, tolong. Okay. Okay. Kita ada soalan daripada Nur Atika. Why don't kita invite Jadi, Nur Atika on apa screen? dilema, apa masalah apabila kita hendak menguruskan kes syariah? Saya dapati ini adalah empat perkara ini yang saya senaraikan adalah perkara yang selalu timbul kalau kes syariah. Satu, tentang extent of obedience. Wanita sangat takut, saya kata nusyus lawan taat dan redha. Wanita sangat takut dengan perkataan nusyus. Nusyus itu macam label yang menyebabkan dia turun saham dia turun dia punya nilai sebagai wanita, seolah-olah itu menyebabkan dia kehilangan maruah dia sebagai seorang isteri. Jadi ramai yang takut dengan perkataan nusyus. Jadi saya sudah jumpa ramai wanita yang sanggup duduk di dalam perkahwinan yang sangat menyeksakan, sanggup menghadapi tekanan emosi dan mental kerana takut dengan label nusyus. Saya ingin ingatkan bahawa dan kita sendiri kena ingatkan apabila kita jumpa wanita seperti ini, tolong ingatkan dia yang akta keganasan rumah tangga sudah pun dipinda. Jadi keganasan emosi adalah juga dikira satu bentuk domestic violence, ya. Dan daripada pengalaman saya, jika wanita ini didiagnose secara profesional, dulu tak berapa ada, tapi sekarang ni ramai pakar-pakar kan, jika mereka didiagnose secara profesional, pada kebanyakan masa memang mereka akan at least pun dia ada intermediate, dia sudah ada intermediate depression atau intermediate disorder, intermediate mental disorder, mesti dah ada. Jadi kenapa kita mesti sedar, siap siaga dengan isu seperti ini? Kerana apabila berlaku satu perkara yang menjejaskan kesihatan klien, ini bukan sahaja bukti yang baik bagi menyokong permohonan di Mahkamah Syariah, tetapi ini juga indikator kepada kita sebagai peguam tentang sama ada klien kita ni ada stamina atau tidak, atau dia boleh breakdown atau tidak. Ya, saya selalu tegaskan approach kepada family cases mesti lain, kerana kita mengendalikan emosi dan kita mengendalikan kadang-kadang dia punya mental fireworks dia yang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, kita mesti tahu nak handle, ya. Oleh itu jika anda suspek yang klien anda mempunyai masalah seperti ini, nasihatkan dia untuk mendapatkan bantuan profesional, very important for family practitioners to have good links with counsellors. Kita mesti tahu kaunselor,
kita mesti tahu doktor, kita mesti kenal juga dengan ahli-ahli agama pun yang boleh memberi nasihat untuk memberi motivasi. Kerana berbanding dengan kes sivil, kes syariah lebih protracted, lebih memakan masa. Dia tidak selesai. Saya selalu kata, okay, I wish I have a magic wand, tapi the reality is dia tidak selesai dengan cepat. Dia mengambil masa juga. Jadi kita perlu pastikan kesihatan mental anak guam kita terjaga, dan kalau boleh elakkan mereka murung, depres. Dulu saya tak kenal istilah ini, tapi sekarang saya dah kenal dah, bipolar, narcissistic lah apa. Sudah macam-macam, pasal discussion tentang mental health ni dah banyak di Malaysia, ya. Okey. Jadi itu dilema pertama. Yang kita kena ingat, kita tekankan la ta'ah fil maksiatil halik, tidak ada ketaatan bagi orang di dalam kemaksiatan kepada syariat Tuhan. Maksudnya kita perlu taat kepada pemimpin, kepada suami, tetapi jangan di dalam keadaan berlaku maksiat, berlaku keingkaran. Kalau apa yang dia suruh itu tidak benar, menjejaskan kesihatan, memutuskan silaturahim misalnya, dan maka tidak patut berlaku ketaatan. Maksudnya kita perlu tegaskan kepada anak guam bahawa ketaatan di dalam Islam walaupun wujud adalah juga berpandu kepada hukum syarak. Ya, okey, itu one. Number two, syikak dan hak bercerai. Untuk menentukan sama ada perceraian itu patut dan perlu munasabah, dia mesti level syikak. Kalau pergi, kita filekan bawah section 47, mesti buat fact finding mission. Dia mesti tanya apa, tinggal dah berapa lama tidak bersama suami, tinggal di mana, sudah ada tak suami beri nafkah. Benda-benda basic macam tu dia akan tanya untuk mencari sebab sama ada kes yang difailkan itu sampai ke tahap syikak atau tidak. Jadi tugas kita sebenarnya adalah untuk membantu anak guam menyusun kes dia supaya dia tahu apa level syikak. Ya. Oleh kerana kebanyakan anak guam sangat berat dengan emosi, dia tidak akan dapat, macam saya kata, distill the facts. Apa fakta-fakta kes dia yang menunjuk kepada tahap syikak. Dia biasanya dia akan cakap, saya nak bercerai kerana suami saya marah saya. Selalu marah saya. Okey. Jadi point pertama marah. Tapi the question is, marah boleh cerai ke? Marah saja tak boleh cerai. So how do you build your case? Ya? Okey. Dan kemudian kita tanya, suami bagi duit ke? Adalah juga dia bayar bil. Ini favorite. Suami beri nafkah? Ya, dia bayar bil. Jadi isu nafkah. Bagi saya, dan saya selalu tekan pada anak guam, bayar bil itu bukan bayar nafkah. Bayar bil itu tanggung sebahagian. Tapi bayar nafkah lebih daripada bayar bil. Bayar bil tu dibayar ini aja, bayar TNB, bayar Unify. Okay? Jadi kita perlu extract, macam kita nak extract tu. Dia cerita dia takkan cerita direct to the point. Kita yang kena ambil. Tu kalau kita tanya, sudah lama berhubungan dengan suami, sudah lama kali terakhir berhubungan dengan suami, ada masa tu kita kita bersama bulan lepas. Okey, bulan lepas. Tinggal satu rumah? Ya, tinggal satu rumah. Okey, tapi ada tinggal satu rumah tapi dia letak cushion kat tengah-tengah.
Jadi dia ada pagar dia. Jadi kita kadang-kadang first interview dia tak cerita pasal pagar, second interview dia tak cerita pasal pagar, third interview baru dia cerita ada pagar. Okay. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena susun. Okay. Macam mana kita nak cerita marah tu? Kita mesti cakap dengan Guam, kalau hakim tanya marah itu, marah yang betul mana? Marah yang melampau sehingga mengganggu emosi, sehingga menyebabkan tekanan, sehingga dan dia berlaku berulang kali. Maksudnya kena ada apa yang saya katakan descriptive explanation. Dia bukan explanation, tapi a very descriptive explanation kepada fakta. Ya. Dan apabila kita nak suruh dia cerita tentang nafkah, kita mesti tanya, nafkah diri bagi tak? Nafkah anak, nafkah anak maksudnya keperluan anak, yuran sekolah, bukan saja bayar kereta dan bayar bil. Okey? Jadi ini yang kita kena faham. Jangan ambil apa, atau jika anda bukan peguam, jangan anggap ini adalah definisi nafkah. Nafkah ini adalah menanggung benda basic, makan, pakaian, tempat tinggal. Dan ini perlu ada, ya. Okey, jadi bila kita dah dapat fakta yang jelas, baru kita dapat explain pada hakim yang ini adalah sebab mengapa pasangan ini patut bercerai, kerana mereka sudah sampai perhubungan ini sudah musnah dan sudah sampai ke tahap syikak. Kalau civil law, under civil law, you call it IBM lah, irretrievably broken down marriage. Dia no hope, hope is lost. Okay, so that's number 2. Number 3, yang saya kata agak dilema adalah tentang isu bagaimana kita mengukur dharar itu. Kalau siapa biasa dengar la dharar wala dhirar, kita tidak mahu, kalau boleh janganlah kita hidup di dalam keadaan yang mudarat, ya. Kita sentiasa kena mengelakkan kemudaratan, benda yang menjejaskan mental, emosi, physical, dan ini bagi saya adalah level yang sama macam yang diletakkan pada DVA atau lebih melindungi daripada DVA. Kalau DVA dia banyak apa yang nampak, tetapi kalau dharar itu kemudaratan gitu, dia bukan sahaja benda macam mental, emosi, tetapi benda seperti pengabaian tanggungjawab, ya, pengabaian tanggungjawab seperti ketiadaan nafkah, kegagalan menjadi imam kepada keluarganya, maksudnya memimpin keluarganya, dia asyik tak peduli. Zaman sekarang ramai bercerai pasal WhatsApp dan FB mendominasi rutin harian, dia tidak mempedulikan keluarganya. Jadi ini sebenarnya sudah sampai ke tahap kemudaratan, kerana pengabaian tanggungjawab itu adalah sesuatu yang membolehkan pihak isteri menuntut perceraian, ya. Kenapa saya tak cerita pasal suami ceraikan isteri? Pernah suami ceraikan isteri, dia tak payah membuktikan apa-apa, dia lafaz saja. Saya rasa selama saya praktis, sekali je saya pernah dengar lelaki kerana dia nak buktikan dia okey, yang at fault dia punya isteri, dia fahamkan pasal. Itu sekali. Biasanya lelaki tak akan mengambil jalan yang menyusahkan diri dia lafaz, dah lah, habis lah kan. Okey. Dan akhirnya tentang isu menjaga aib, dilema wanita ini adalah kerana apabila dia mula memfailkan apa-apa, terutama kalau dia sensasi, kalau dia selebriti lagilah, dan pengalaman saya, kalau your client is a celebrity, you duduk aja kat mahkamah, you tunjuk nama aja, ramai orang minat, nanti ramai orang bila dia datang,
dia akan banyak ada mata-mata lain yang melihat. Jadi banyak kekhawatiran di situ. Cuma apa yang kita perlu tegaskan adalah seboleh mungkin kita bantu anak Guam untuk faham bahawa memfailkan perceraian itu bukan membuka aib. Dan kita tidak perlu ambil pendekatan untuk membuka aib. Kalau boleh, saya sendiri kalau kes-kes ini melibatkan orang-orang yang selebriti atau ternama, saya seboleh-bolehnya saya akan buat, tak kisahlah negotiation 10 kali, 20 kali untuk pastikan kita boleh buat perjanjian persetujuan. Kalau kita buat perjanjian persetujuan, semua terma ada, kita pergi sekali aja dah selesai. Kenapa? Kerana ini akan memberi tekanan kepada anak Guam. Tidak menguntungkan peguam kerana pergi kot sekali aja, kan? Tak boleh charge banyak. Tetapi kita perlu membantu mereka kerana walaupun sebenarnya dari segi hakikat bukannya dia membuka pekung di dada apabila dia memfailkan, tetapi pemfailan itu membuatkan ia menjadi dokumen yang semua orang boleh baca dan ini memberi kerisauan kepada anak Guam. Jadi kita perlu sentiasa menggalakkan anak Guam untuk bertindak mempertahankan haknya. Satu lagi tentang isu laporan ini, ada pihak yang tanya, perlu tak kita filekan laporan polis jika berlaku persengketaan rumah tangga? Bagi saya, jika ia membantu kes anda, ya, kerana kes-kes keluarga ini, kita memang kekurangan dokumen. Jadi apa evidence berlaku persengketaan antara dua pihak di mana tidak ada orang lain yang lihat, mungkin dengan kita membuat laporan polis, ini akan mengukuhkan apa yang kita katakan di mahkamah. Kerana cabaran utama adalah pembuktian. Misalnya isu keganasan atau yang saya pernah buat isu apabila bapa melakukan aksi yang lucah dan melampau kepada anak. Ibu tahu, ibu filekan police report, tetapi tiada saksi. See? Jadi bagaimana nak buktikan? Kita perlukan laporan polis, kita perlukan siasatan polis, kita perlukan laporan perubatan. Jadi ini semua perlu disusun agar nampak bahawa perbuatan itu fokusnya hanya untuk mencari kebenaran dan mendapat keadilan, bukan untuk membuka aib. Ya, okey. Ada siapa nak berkongsi pengalaman tentang kes-kes? Puan, ada beberapa soalan yang Tak ada. keluar dekat. Okay. Oh, Puan tak dengar saya, Puan? Saya nak cerita sekarang tentang isu-isu yang selalu berbangkit lah apabila kita buat kes-kes syariah. Pertama, isu nafkah. Saya suka kalau apa-apa tentang isu mahkamah syariah, kita bincangkan dulu isu nafkah kerana nafkah ini sangat sensitif, terutama dalam keadaan PKP ini. Ramai yang sudah berada dalam keadaan terdesak. Malah cabaran utama adalah bagaimana kita hendak melaksanakan perintah sedia ada, nak melaksanakan perintah sedia ada dalam keadaan kita tidak boleh memfailkan apa-apa. Jika berlaku seperti ini, kita perlu mendapat bantuan pihak polis dan mohon agar perintah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah itu dapat dilaksanakan. Kadang boleh, kadang tidak. Pada pengalaman saya memang tidak ada certainty dalam keadaan seperti ini. Okay. Isu nafkah, masalah dan yang jelas wujud adalah tentang taksiran. How do you calculate apa yang fair and reasonable? Biasanya lawyer kalau dia file,
dia file agak-agak aja. Agak-agak 1,000, agak-agak 500. Dia tidak ada kaedah yang saintifik. Apakah jumlah yang sebenarnya betul dan jumlah yang boleh diterima mahkamah, ya. Tetapi mengikut kes, ini daripada kes-kes yang saya lihat, dia terima 4 perkara ini. Satu, belanja makan minum, maknanya perlu disenaraikan. Jadi kalau kita nak tahu atau kita nak buktikan isu nafkah, belanja makan dan minum, apa yang kita kena buat? Saya kadang-kadang saya cakap dengan anak Guam, you dah mula filekan tuntutan, apa cara untuk membuktikan expenses yang perlu? Senang, kalau tak boleh simpan setiap resit yang ada, pastikan anda hanya gunakan debit card atau credit card, jadi ujung bulan print aja, semua ada kat situ. Jadi kita pastikan bahawa ada systematic evidence yang dapat membuktikan perlakuan yang berturut-turut. Membuktikan sekurang-kurangnya untuk 3 bulan, memang anak ini memerlukan sebanyak ini. Kadang-kadang kalau kita lihat kes-kes bicara tentang nafkah, jumlah nafkah ni kadang brutal juga. Lawyer boleh tanya, ya ke anak minum banyak ni, ya ke anak makan banyak ni, bukan anak yang makan, awak yang makan sebab tu awak gemuk. Benda-benda macam tu kita kan nampaklah di mahkamah kadang sangat tidak elok lah, tetapi hakikatnya itu adalah apa yang berlaku apabila berlaku pemeriksaan balas tentang tuntutan nafkah. Selalu yang dianalisa adalah berapa banyak sebenarnya yang dimakan oleh anak tersebut, terutama kalau anak kecil, ya, banyak sekali akan berlaku pertikaian. Jadi evidence kena cantik. Untuk pastikan evidence cantik, saya selalu kata buat semua satu dokumen, jadi semua jelas pada bulan yang digunakan sebagai bulan contoh lah untuk pembuktian, ya. Belanja persekolahan, pendidikan, belanja perayaan, dan yang baru-baru, saya akan kata agak baru, pasal dulu kita tidak bincang tentang isu ni, adalah upah penyusuan. Upah penyusuan dan atau upah hadanah. Maksudnya kalau ibu itu tidak bekerja, kita masukkan juga upah kepada ibu itu kerana menjaga anak bagi pihak suami. Maksudnya dia kerana kalau kita lihat apa yang ibu itu dapat, ibu itu hanya dapat nafkah edah selepas bercerai. Dia tidak ada lagi, kalau dia tidak bekerja atau dia tidak boleh bekerja, katakan dia mempunyai anak yang istimewa, dia susah untuk bekerja. Bagaimana dia nak menampung hidup ini? Jadi untuk tuntutan nafkah anak itu, supaya jumlah yang kita dapat tuntut tu lebih besar, disarankan kita masukkan juga isu upah penyusuan dan hadanah atau upah hadanah, ya. Okey, ini adalah senarai kes-kes ya, sebagai panduan lah tentang yang telah menunjukkan pengiktirafan terhadap jenis-jenis tuntutan beza. Maksudnya bentuk isu tentang upah penyusuan merupakan tanggungjawab bapa ada dalam kes Hasanah Abdullah lawan Ali bin Muda ni, not recent case, lama juga, 1999 punya kes. Isu tentang pakaian merupakan keperluan asasi, jadi bukan untuk bapa bayar baju raya je, kerana keperluan asasi, bukan untuk pakai setahun sekali. Jadi ini hujah yang kita boleh gunakan kalau kita masukkan dalam senarai tuntutan tu, pakaian setiap bulan satu, terutama kalau anak mau besar, kadang-kadang tiap-tiap bulan kena beli. Belanja sekolah dan akhirnya perubatan. Kalau belanja-belanja lain sebenarnya boleh juga, seperti belanja co-curriculum atau tuition, itu semua dikira perbelanjaan untuk anak tersebut juga. Okey, jadi kita untuk membantu kita membawa tuntutan yang jelas, kita perlu breakdown apa sebenarnya yang diperlukan.
Maksudnya walaupun kita buat tuntutan pukal 500, 1000, itu saya katakan tuntutan pukal. Penerangan itu wajib. Kalau kita tidak ada penerangan, maksudnya kes itu kosong. Kes itu sudah level agak-agak. Kalau biar kes kita compact, kes kita jelas, kes kita ada turutan kepada keperluan anak tersebut, dan bagi saya pleading itu juga penting untuk menceritakan bagaimana nafkah yang dituntut itu diguna pakai. Maksudnya belanja sekolah itu apa bentuk perbelanjaan sekolah, dan juga perubatan itu diceritakan, bukan dinyatakan begitu saja, oh kalau demam. Dia akan jadi vague, ya. Maksudnya kita mesti tahu dan ceritakan keadaan kesihatan anak tersebut dengan lebih jelas lagi. Okey. Alhamdulillah tahun lepas sudah ada garis panduan skala pentaksiran nafkah. Ini keistimewaan Mahkamah Syariah, di banyak arahan amalan. Arahan amalan dia kadang-kadang macam sub legislation pula. Kerana banyak dia ada percentage yang diceritakan, dan ini arahan amalan nombor 5 tahun 2019 tentang bagaimana kita nak mengira nafkah. Untuk kadar misalnya 1000 kita ambil 23%. Tidak banyak, tetapi it's a good guide. Bagi saya it's a good guide, it's a good beginning. Cuma one size doesn't fit all. Tidak boleh terpakai kepada semua, dan saya percaya ini tetap seperti yang dinyatakan adalah garis panduan. Garis panduan sepatutnya tidak bersifat mengikat 100%, dan jika kita boleh menghujahkan bahawa bapa memang mempunyai pendapatan yang tinggi. Saya pernah buat satu kes, bapaknya memang pendapatan 100,000 sebulan, jadi kita minta lah 10,000 sebulan. Kerana ia perlu menggambarkan kemampuan bapa dan juga apakah lifestyle yang biasa diterima oleh anak tersebut. Kalau sebelum ini dia masuk international school, takkan lepas cerai dia masuk sekolah dekat sungai mana, sekolah kampung mana pula, kan? Maknanya kayu pengukur itu perlu dihujahkan juga bahawa ini adalah keadaan kehidupan yang biasa diterima oleh anak tersebut. Okey. Dan sekiranya tiada bapa nak buat macam mana, jangan risau, boleh mengejar waris-waris yang bertanggungan membayar nafkah. Maksudnya kalau ada rich uncle, kalau ada rich grandfather, kita kejar juga. Boleh kejar, yuk jangan tak kejar. Okey. Saya suka bercakap tentang isu nusyus ini kerana isu nusyus sering diguna pakai di dalam strategi kes syariah. Ada yang sebenarnya filekan, pengalaman saya, setengah peguam dia filekan permohonan nusyus ini untuk menggertak atau kata membuat isteri tu rasa resah, gelisah. Oh, nanti suami nak kata nusyus, tapi suami nak tuduh isteri nusyus. Sebab tu kita perlu kaji juga bahawa di dalam peruntukan sedia ada undang-undang macam ni Selangor, saya ikut Selangor, ada peruntukan tentang suami nusyus, tapi mungkin kerana terlepas pandang atau kita terlalu banyak lagi benda lain nak tengok, kita tidak pursue isu tentang suami nusyus. Tapi bagi saya sebenarnya kalau kita bercakap tentang strategi, jika ini berlaku, maka perlu juga ditimbulkan peruntukan seperti Section 127 dan Section 128 kerana dia ada penal provision. Penal provision adalah peruntukan yang menyatakan bahawa seseorang itu boleh dihukum dengan jenayah. Okey. Ada sesiapa punya soalan? Puan, dengar saya, Puan?
Oh, okay. Saya baru baca. Okay. Kalau saya Siapa hakam dalam urusan talak? Okay. Hakam ini kalau dalam urusan talak, biasanya hakam ini adalah hakam yang dilantik oleh mahkamah. Mahkamah akan melantik. Dia ada hakam peringkat 1, peringkat 2. Itu kalau di Selangor. Kalau di Johor saya kurang pasti, tapi dia perlu dilantik oleh mahkamah. Bukan orang sebarangan, ya. Dan mereka yang akan menjadi perantara dalam kes yang diselesaikan secara hakam. Okey, itu satu. 2, mengikut hukum hadanah itu hak ibu atau ayah. Hadanah adalah kalau kita lihat Johor saya pasti lebih kurang sama macam Selangor. Dia ayah itu jatuh nombor 3. Dia ibu kepada ibu dan baru ayah. Ayah ya, tapi ayah nombor 3. Dia ibu kepada ibu. Jadi secara untuk memastikan kes kita kukuh, saya selalu menilai plaintiff macam mana. Kalau plaintiff dia ada kekurangan, misalnya dari segi akhlaknya, di kacamata hakim syar'i mungkin tidak begitu meyakinkan, saya akan tanya, your mum is still alive, your mum is still healthy, okay, let's make your mum the second plaintiff. Saya akan ajak ibunya sekali menjadi plaintiff nombor 2 untuk memperkukuhkan kes. Jadi hakim tengok kalau dia ni macam quite flighty, not very consistent, tapi ibu dia solid figure, good for the child, they live together, so custody goes to them. Ya, untuk memperkukuhkan kes memang kadang saya buat macam tu. Jadi dia biasanya kepada ibu, jawapan kepada soalan itu biasanya kepada ibu, tetapi kalau anak itu tidak mahu, dia kadang-kadang boleh cakap dengan hakim. Saya pernah buat kes, anak itu sendiri tak nak duduk dengan ibu, pasal ibu ada boyfriend. Anak sendiri tidak selesa dengan boyfriend ibu. Okay, jadi itu kalau anak sendiri volunteer, itu mungkin berlaku. Right? Okay, I am married to an Indonesian and we are Catholics. Okay, however, receive many queries from Indonesians who are Muslims who are living or working in Johor. Often the issue is whether they can file for divorce or can they file seeking relief. Yes, you can file action in Malaysia if you are resident of that state, meaning if you are resident in Johor, you may be a foreigner, because the Sharia court hears cases from filed by foreigners, and I have filed cases when my clients are foreigners. They're not Malaysians, but they reside in that particular state. They reside in Selangor, they reside in Kuala Lumpur. So you can file because the jurisdiction is attracted based on residency. It's not about citizenship. It's about residency. So you can ask them to file action here and seek redress here. Yeah. And of course, but the question is, are both parties in Malaysia? If both parties are in Malaysia, then it will be simple. If one party is in Malaysia and the other is Indonesia, it's going to be a bit difficult. But but I have done a case where the other party is in Indonesia, and we managed to get an order for divorce based on one-sided hearing, meaning after proving to court that the summons and statement of claim was duly served, court proceeded hearing the case in absentia, without the presence of the defendant. So defendant was not present, but the case proceeded and we got judgment. Yeah, so it can be done. All is not lost, and it's just a question of really looking at the facts of the case, whether you do have redress or not. Yeah, on a case by case basis. Okay, so
So that's it, yeah? Have I answered? Yeah. Okay. So okay. The reason why I raised issues on Minushows is because a lot of people just tend to forget about that bit, which is so important, and it happens as well. So kita mungkin perlu lebih serius untuk mengambil kira perkara ini. Dan saya juga ingin highlight bahawa banyak kesalahan di dalam we have a beautiful akta, tapi ni Selangor dengan Johor lebih kurang. Dia akta ni macam-macam kesalahan yang kadang-kadang kita tak pakai peruntukan ni. Macam Seksyen 35, tidak hadir di hadapan pendaftar, berlaku gangguan terhadap perkahwinan, akuan atau pernyataan palsu mendapatkan perkahwinan. Ada yang dah berkahwin, dia mengaku bujang, ramai. Saya pernah tengok Seksyen 39, akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan pun ada. Kenapa saya list down? Dia walaupun dia enactment keluarga, tetapi dia ada penal provision. Dia ada penal provision. Maknanya kita boleh mengambil tindakan, kita boleh inform prosecutor, macam perceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran di mahkamah. Tapi kalau kita lihat, biasanya orang cakap, oh, kalau mahkamah syariah, kes jenayah syariah dia apa? Mesti kes halwat. Halwat judi. Tak, it's beyond that. It's more than that. But I think we just don't report it, and we don't pursue when there are so many provisions that actually allow us to make full use of it. Yeah. Okay. And as a matter of strategy, it is actually very good to study all these other provisions which we seldom look at. Okay. The other headache, the other challenge is the issue of polygamous marriage. Yeah. Dia bila part buka cawangan ni, dia selalu menarik sikit pasal ada cawangan dalam rahsia, ada cawangan yang dia siap buat pendedahan, ada cawangan on behalf dia sudah pinangkan pun ada. Tapi jarang, saya pun tidak mendengar lagi lelaki kalau dia buka-buka cawangan ni, dia tidak, saya jarang dengar jika mereka berhujah tentang hak wanita berpoligami. Ini banyak hak dia sebenarnya, tentang nafkah, kediaman, hak bermalam, layanan adil, harta perceraian, nafkah. Maknanya kalau kita buat tuntutan yang di mana alasan itu adalah ketidakadilan dalam poligami, apakah yang kita perlu highlight? Kita jangan cakap hak penggiliran. Yang saya nampak, kalau ketidakadilan dalam poligami, yang di-highlight adalah hak penggiliran. Kadang saya fikir, berapa banyaklah nak gilir, kalau tak ada pun tak apa, kadang sakit hati kan. Jadi lebih baik kita highlight benda-benda yang lebih penting daripada hak penggiliran sahaja, seperti nafkah, kediaman, layanan adil tu pun diceritakan, dan harta pencarian. Harta pencarian kerana kalau dia sudah berkahwin dengan isteri pertama selama 20 tahun dan tiba-tiba datang Miss S yang hanya bersama berapa lama sahaja, takkan dia pun ada share pada rumah besar, rumah agam itu. Jadi kita perlu pastikan bahawa ini selesai dahulu. Pembahagian berlaku dahulu supaya ada keadilan di situ. Ya? Jadi definisi keadilan itu yang kita perlu hujahkan, tidak boleh adil dari segi 50%, 30%, RM1 semata-mata, tapi kita perlu menghujahkan, kita perlu explain dari segi emosi juga, di samping benda fizikal. Walaupun emosi ni susah kita nak buktikan, tetapi kita boleh ceritakan dari segi penceritaan tentang layanan. Maksudnya jika ada bukti tentang kekasaran, bukti tentang emosi yang terganggu, selalu
selalu saya panggil circle of violence tu dia wujud apabila orang itu tertekan. Dan pada pandangan saya orang lelaki yang lebih banyak tertekan adalah lelaki berpoligami yang tidak bahagia. Yang bahagia tu dia senyum je lah. Okey. Kerana ini adalah satu kesalahan ya, bahawa Seksyen 114 tidak memberi keadilan yang sewajarnya. Cuma malang sekali kerana tidak ramai yang membuat pengaduan dan tidak ramai yang mengambil tindakan. Okey. Saya saja nak go through peruntukan kesalahan. Okay. Apa yang berlaku? Katakan kita sudah dapat banyak perintah mahkamah dah dapat. The first part of the battle is over, but the war is not over. Yeah, the first part of the battle, but the war is still there. The war between the parties. Kita perlu ada pelaksanaan dan penguatkuasaan. That's a challenge. Bila nak menguat kuasa, ramai yang lari. Kerana ini state-based jurisdiction, dia lari ke negeri lain, padahal kita nak detect, nak track balik pun susah. Ya. Jadi alhamdulillah kalau macam di Selangor ada biro sokongan keluarga, saya kurang pasti Johor ada tak biro sokongan keluarga. Saya kurang pasti ada tak? Siapa boleh bagi feedback sikit, boleh saya tahu. Dia bertindak membawa kes untuk membawa kes ke mahkamah untuk memastikan bahawa perintah yang telah diberikan oleh mahkamah syariah itu is enforced, dilaksanakan. Ya. Jadi jenis-jenis penguatkuasaan kalau boleh kita buat potongan gaji. Potongan gaji itu kalau ada gaji. Yang masalahnya orang yang tak bergaji ni. Tapi kadang-kadang orang yang tak bergaji ni duit dia lagi lebih. Penyintaan dan penjualan ni macam kalau kita buat civil court pun kadang pening kepala juga kan bila kita kena panggil bailiff dan garnishing proceedings. Only if you know where is what baru you boleh initiate. If you don't know or if the person has nothing, then what's the point of suing? Kadang masalah berkaitan dengan perintah yang berkaitan dengan wang ringgit ini adalah apabila pihak yang kita nak saman tu memang tak ada apa. Kata tak berbaloi untuk kita mengejar. Ya. Okey, ni saja saya patutnya slide ni ke hadapan ke belakang. Tapi ini antara slide-slide yang saya nak tunjuk sebenarnya tentang bagaimana banyaknya peruntukan jenayah syariah yang kita sendiri tidak gunakan dan sebenarnya boleh kita gunakan apabila satu kes itu kita nak selesaikan. Maksudnya kalau kita dapat satu kes itu jangan tengok satu point aja. Ini provided client pay lah kan. Tapi Because what do you call it? We would like to invite some people on the screen that want to ask you questions that have messaged me personally. So I'm going to try to invite one or two. Okay, no problem. Someone here. Okay, let's see whether they are available. If not, then we'll just proceed back. All right. Okay, they are connecting. So usually, but how long is the turnaround for these cases? Okay, all right. Okay, dalam kereta ya. Okay. Ya, dalam kereta yang paling private. Ya. Okay. All right. I think we have Puan Shahrin, our Madam Chair. Can you hear me? I can't hear you guys. You can't hear me? All right. Okay. So Atika goes first because she managed to connect. Okay. What's your question, Atika? Okay. Puan, soalan saya berkenaan dengan ganti rugi. Ya, hai Atika. Ya, hai. Ganti rugi. Soalan saya berkenaan dengan ganti rugi
apa ni pembubaran pertunangan. Okay. To what Ganti extent? rugi ini breach of promise to marry. Yes, correct. So to what extent Mahkamah Syariah we provide ganti rugi for extent? that? Yeah. And then does hanya cover for maksudnya ganti rugi berkenaan dengan pembelanjaan yang dah dikeluarkan oleh pihak-pihak, atau termasuk sekali ganti rugi berkenaan dengan mental distress atau sebagainya? Okay. Sorry, it doesn't pay for broken heart. Hanya dia kalau patah pembelanjaan hati sahaja. itu dia tak ada ganti rugi. Dia kalau dia memang solely on the expenses sahaja. Yang bab-bab sedih-sedih ni dia tak settle. Kalau you look at the provision, dia kata memulangkan pemberian pertunangan jika ada atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati. Jadi pihak yang menuntut bagi saya perlu suci hati ni. Jadi pihak yang menuntut perlu menunjukkan bukti. Expenses. Ya. Pihak yang menuntut Apa perlu dia? menunjukkan bukti kepada mahkamah lah. Selalunya saya minta resit. Kalau tak ada resit, saya pergi kat caterer suruh dia buat resit. Yang pastinya kita kena ada resit. Kena ada resit booking. Kalau booking dewan, kalau selalu booking dewan 50% kena bayar dulu kan. Jangan hilang resit. Lagi tak kahwin jangan hilang resit. Terima kasih Puan. Okay, terima kasih Atika. So I hope I've answered your question. Okay. Okay, Puan. If you want to continue with your slides, can you share your screen again? And then we'll collect more questions and then kita datang balik at the end of it. Yeah. Disputes. Documentation is a big issue. You know, you can't expect every woman to be so diligent that she actually keeps track of every single transaction and that she agrees to or that the husband agrees to disclose everything that he has, you know. So the thing yang saya nak highlight ni, the fact that we seldom utilize section 85, which is an application for disclosure. We can actually demand for disclosure, but it's somehow seldom done. And if we look at the provision, we can make an application, but it's not really utilized in Mahkamah Syariah. Actually must utilize the existing provisions to compel the other party to disclose documents, because that seldom happens. Especially when it comes to cases involving property, harta pencarian, kerana kita kena faktor yang diambil kira. What does court consider? Court will consider takat sumbangan, apa-apa hutang yang terhutang, dan keperluan anak-anak yang belum dewasa. And I have to emphasize bab C, keperluan anak-anak yang belum dewasa ni, kita perlu ceritakan dengan detail. Jangan cakap pasal dia sekolah, you know, because that's how you build your case. You must be able to explain and it's very crucial to increase the amount. Terutama kalau ibu itu seorang ibu rumah tangga yang tidak memberi sumbangan secara langsung. Jadi keperluan anak itu akan sangat-sangat membantu. Analisa kes secara ringkas. Mahkamah lebih cenderung menetapkan dia kalau kurang 1/3 jika tiada. Kurang separuh jika hanya membuat sumbangan kewangan tambahan, dan 50% jika telah memberi sumbangan kewangan sama rata kepada pembelian harta pencarian. Biasanya kalau dia ada sumbangan tidak langsung lah, 30 hingga 40% tu boleh dapat lah. Tapi kalau dia juga banyak secara aktif membantu kepada penjagaan dan penambahan nilai, kita boleh cuba tuntut sampai 50%. Ni analisa kes-kes lah sedia ada.
kalau lebih 50% dalam kes ini mendapat 70%, ada yang mendapatkan ada 50-50. Saya bagi senarai kes jadi boleh buat rujukan ya. Pembahagian lebih daripada 1/3 pun ada, 2/3, setakat 2/3 pun ada. Suami dapat sedikit pun ada kalau memang wanita yang membiayai. Biasanya lelaki tak dapat pun kalau wanita yang membiayai 100% pun. Pemberian kurang daripada 1/3 selalunya kerana tidak ada apa-apa dan tempoh perkahwinan pun pendek. Ada satu kes tu dia dapat 10%, tempoh perkahwinan 5 tahun, dan wanita itu memang tidak memberi apa-apa sumbangan material, dan tidak terlibat pun di dalam di dalam urusan harta benda tersebut. Okey, jadi formula yang kita boleh lihat masalahnya, kita kurang formula dalam kes-kes mahkamah syariah, kurang formula. Jadi kita dalam cabaran yang utama adalah untuk kita membina hujahan yang sistematik berdasarkan kes sedia ada. Misalnya kalau atas pencarian kita pecahkan ikut apa peruntukan akta, dan bagi kes mut'ah dia banyak methodology calculation, tapi secara ringkas dia berkaitan dengan status kewangan suami, status isteri, akibat daripada perceraian apa dia, dan taraf kehidupan pihak-pihak. Ini kes lah untuk rujukan kalau nak tengok. Dan dalam satu kes, ni salah satu kes yang saya nampak ada jadual lah, yang hakim ambil kira 18 tahun kahwin, 4 orang anak, gaji suami meningkat, dia buat calculation macam ni. Lain-lain tidak ada sangatlah kaedah macam ni. Dia buat macam-macam kaedah ya, tapi kita lihat apa kaedah yang membantu. Dan ini cadangan saya, mungkin kita boleh hujah jumlah harian yang suami mampu, tolak keperluan, kali tempoh perkahwinan, campur kesulitan dan keadaan istimewa. Ini bukan formula di mana-mana, ini formula yang saya dapat deduce daripada kes-kes yang saya jumpa, dan juga daripada cara bagaimana Mahkamah Singapura menilai. Saya rasa kalau kita nak mendapat panduan, kita baca kes-kes yang diputuskan di Singapura bagus juga. Kemampuan faktor yang menjadi pertimbangan, dia banyak, lain kes lain ya. Dia tidak ada 100% semua dalam akta, tak ada. Jadi kita perlu extract dari kes dan juga extract daripada kitab-kitab hukum syarak, ada menceritakan macam mana kita nak menilai ya. Okey. Jadi secara keseluruhan ringkasnya yang saya kata, cabaran persediaan apabila kita buat kes syariah adalah isu anak guam. Anak guam banyak emosi. Prosedur dia banyak kekangan, kekurangan, kelompongan, tetapi dia ada juga untuk kita enhance kita punya strategic approach, kita melihat peruntukan lain yang boleh membantu kita melancarkan kes dan membawa kes dengan lebih berkesan. Dan ketiga, saya rasa cabaran yang utama adalah tentang saksi dan dokumen, kerana wanita yang biasanya orang kata sedang sedih atau distress, dia tidak akan datang dengan file yang sistematik. Jadi approach yang saya selalu ambil macam inilah puan print aja apa saja dokumen kertas yang ada dalam rumah, biar saya duduk, saya baca, saya pilih sendiri. Kerana kalau untuk dia pilih kadang susah, dan dengan emosi, dengan perasaan, kadang sebab tu kita perlu mengambil pendekatan, you have appointed lawyer, let the lawyer take your headache. Jadi maknanya kita proaktif, kita yang mencari dan membantu klien untuk mendapatkan dokumen dan saksi yang membantu kes. Okey. Saya sengaja nak masukkan bab ni kerana ini saya rasa penting, tapi saya rasa tak sempat untuk saya bincangkan. Cuma saya nak cakap, apabila kita kendalikan kes-kes syariah ini, what I've always faced, you will always
come to a situation where you may need to go to both courts. You may need to go to civil court, you may need to go to Sharia court, because it's really, in practice, you have to be able to handle both types of cases, especially if you do property inheritance, if you do wakaf, if you do, if you handle trust cases, if you handle land matters. There's a lot of overlap. I listed down the provisions because I want to show the overlap and how it actually has caused a lot of challenges. I once did a case, and which relates to fatwa, and that was when I had to challenge the fatwa itself in the civil court. So it's about business, it's about land, it's about property, but then you've got to deal with fatwa, you know. So I'm not going to go into the divide debate because it's going to take another 2 hours just to talk about that. But I just want to just mention it in passing, so that as a whole, you know that when you deal with Sharia matters relating to family, it is it must be all encompassing. You must deal with not just relationship issues, but also property issues, land matters, and also things revolving society as a whole. Yeah. Jadi saya rasa itu sahaja yang saya sempat nak berkongsi pada hari ini. Jika ada salah dan silap, jika tersasul kata, silap bahasa, apa-apa yang terkurang, itu semua datang dari saya, kelemahan saya, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Fadil, terima kasih Johor, terima kasih Aini, dan saya harap dapat berjumpa dengan semua lagi. Yeah. On behalf of the Johor Bar, we thank you for your time, and maybe you can come back and join us for a talk on the civil Sharia conundrum, maybe in the future. Yeah. Yes. I would love to. Johor is my hometown. Yes. So maybe when all of this over, you can come down to Johor, for a talk in person. Yeah? So again, thank you, everyone. Thank you for staying through and staying through the technical issues that we have. Make sure you record your attendance if you are claiming for CPD points. And then, as usual, stay safe. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa.